nama saya Nur Kamarina binti Zulkarnain. Nama metrik kad saya F2075. Hari ini saya akan terkandung perkara iaitu apakah itu media massa dan penyala menggunakan media massa. Okey, jom. Apa itu media massa? Media massa atau pers adalah satu istilah yang digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus disaing untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkatkan menjadi media. Media massa ada 3 jenis iaitu media elektronik, media cetak dan media sosial. Okey, yang pertama media elektronik. Media elektronik merujuk kepada alat sebarang yang menggunakan teknologi elektronik atau elektromekanik. Yang kedua, media cetak. Media cetak adalah cara komunikasi massa di mana maklumat disebarkan dalam bentuk bercetak. Yang ketiga, media sosial. Media sosial adalah sejenis media yang digunakan terus secara bertalian dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi kandungan tersendiri. Media elektronik contohnya ialah radio, televisyen, permainan video, komputer, telefon dan lain-lain. Media cetak contohnya ialah objek fizikal seperti akhbar, buku, risalah atau komik. Media sosial contohnya ialah internet yang membangun atas dasar teknologi dan teknologi web 2.0 dan yang membolehkan pencipta dan pertukaran seperti WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Penyalahgunaan media massa. Media sosial merupakan satu tindakan di mana seorang individu mahu sekelompok manusia menggunakan bahan teknologi maklumat untuk tujuan negatif yang boleh membawa fitnah seperti kemusnahan dan sebagainya sama ada kepada diri sendiri, masyarakat maupun maruah negara. Assalamualaikum, nama saya Nur Suhaibah binti Sulbani. Nombor metrik saya ialah 17-F18F2081. Hari ini saya nak menerangkan tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam media sosial. Kedua, peranan dan fungsi media sosial. Dan yang ketiga, kepentingan media sosial. Kesalahan yang dilakukan dalam media sosial ialah menyebarkan maklumat peribadi orang atau menyebarkan berita palsu. Kedua, melakukan penipuan seperti scam untuk mendapatkan wang. Akhir sekali, menggunakan media sosial dengan tidak berfaedah dan salah di sisi agama. Apakah itu media sosial? Media sosial merupakan satu bentuk komunikasi yang menghubungkan manusia untuk saling berinteraksi pada masa kini. Sifat media sosial sendiri yang terbuka dan tidak terbatas menyebabkan ramai pihak telah menyalahgunakannya. Kecurian maklumat atas talian. Menurut Datuk Dr. Amiruddin, statistik Pasukan Tindak Balas Kecemasan Komputer Malaysia atau MyCert pada 2018 mendapati kes kecurian identiti meningkat 20% dari 371 kes pada 2017 kepada 446 kes tahun lalu. Penipuan perniagaan atas talian. Baru 2 laman sudah disekat di bawah permintaan PDRM. Sehingga kini dianggarkan 30,000 aduan diterima sejak tahun lepas oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM berhubung penipuan di portal jualan bank Dan juga buli cyber. Kegiatan buli cyber yang semakin tidak terkawal kini semakin membimbangkan. Hal ini demikian kerana bukan sahaja rakyat biasa menjadi mangsa tetapi kini turut melibatkan pihak atasan, contohnya Yang di-Pertuan Agong serta Permaisurinya. Penggunaan menerusi media sosial semakin mendapat perhatian ramai apabila Raja Permaisuri Agong Tunku Aminah Maimunah Iskandariah telah dihina di Twitter. Beberapa individu telah menyalahgunakan nama sosial tersebut untuk menyebarkan persepsi negatif terhadap institusi diraja. Seorang lelaki berusia 33 tahun ditahan polis lepas didapati memuat naik satu kenyataan berbau penghinaan terhadap institusi diraja Johor di laman sosial Facebook. Akta yang dinyatakan adalah antara perundangan yang sering terpakai bagi kesalahan berkaitan media baharu. Undang khas untuk raja-raja seperti Land Majesty yang disebutkan tadi, peringkat kita belum sesuai. Campur tangan kerajaan membantu media internet dalam menjadikan internet sebagai satu medium yang harmoni dan mesra rakyat, sekaligus unsur-unsur penyalahgunaan internet dapat dikurangkan. Seterusnya,
Peranan dan fungsi media sosial. Memberi maklumat, media sosial memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan seharian kita pada hari ini. Sehingga setiap orang tidak mungkin dapat mengasingkan diri daripada pengaruhnya, sama ada melalui media cetak maupun media elektronik. Ia merupakan sesuatu keperluan sebagai alat untuk mendapatkan maklumat berkaitan isu semasa, sukan, pendidikan, kesihatan dan hiburan untuk semua. Media sosial banyak memberi perkembangan dan maklumat kepada masyarakat, terutamanya berkaitan hal ehwal semasa, berita luar maupun dalam negara. Okey, yang kedua, peranan media sosial untuk berdakwah. Sememangnya diakui bahawa peredaran semasa dan perkembangan teknologi media seperti mana yang kita faham hari ini belum wujud semasa zaman awal Islam. Namun begitu, ajaran Islam menganjurkan agar setiap kita berperanan sebagai da'i dengan melakukan kerja dakwah dalam skop yang kita ada. Tuntutan ini menjadikan penggiat media turut berperanan utama sebagai perantara atau alat bagi menyebarkan dakwah, iaitu mengajak manusia ke arah keabdikan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Tugas dakwah ini sepatutnya turut dimainkan oleh penggiat media, menggunakan saluran media untuk mengajak orang ramai beriman kepada Allah dan memperkenalkan ciri-ciri ajaran Islam kepada masyarakat. Okey, kita duduk pula tadi berjalan je. Okey, ketiga, peranan. Menerapkan nilai murni. Media sosial sewajarnya berperanan menerapkan nilai-nilai Islam atau nilai murni yang diterima. Menghormati ibu bapa dan orang tua, berkasih sayang, menepati masa dan seumpamanya merupakan antara nilai-nilai murni dan akhlak yang sewajarnya ditonjolkan untuk mendidik masyarakat agar mereka turut sama-sama menghayati nilai-nilai ini. Okey, keempat, peranan. Bercakap benar, media hari ini seringkali dilihat mengorbankan nilai kebenaran semata-mata untuk menjaga kepentingan pihak-pihak tertentu, sama ada pemilik media berkenan atau pihak-pihak lain yang mengawal penyiarannya. Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 30 yang bermafhumnya berbunyi, يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Jauhilah perkataan dusta. Dalil ini amat jelas menunjukkan kepada kita betapa menjadi kewajipan setiap orang termasuk penggiat media untuk menyampaikan kebenaran dan mengelakkan pendustaan dan pembohongan. Begitu juga pesanan masyhur baginda Nabi SAW bermafhumnya berbunyi, berkata benarlah walaupun pahit. Seterusnya, kepentingan media sosial. Apa itu kepentingan media sosial? Pertama, menambahkan kenalan baru. Kepentingan menggunakan media sosial adalah kita dapat berhubung dengan kenalan kita dan juga mendapat kenalan baru. Media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube serta lain-lain yang telah memberi satu definisi baru dalam bersosial antara manusia, di mana kita boleh berkawan dengan rakan kita dan berkongsi pendapat dan lain-lain. Oleh itu, media sosial telah memudahkan cara berkomunikasi antara kita, tidak kira ahli keluarga, rakan sekolah atau rakan sekerja kita. Okey, apa lagi kepentingan media sosial? Sebenarnya banyak kepentingan media sosial ni. Okey, saya terangkan yang kedua. Menambahkan pengetahuan dan maklumat semasa. Pengguna dapat bertukar pandangan, cadangan dan berkongsi ilmu baru melalui rangkaian alam maya ini seperti agensi wartawan atau berita juga telah menggunakan media sosial di mana berita-berita terkini atau isi terkini dapat disampaikan secara terus tanpa menggunakan siaran berita di televisyen. Kepentingan media sosial yang ketiga, media periklanan produk. Media sosial telah memberikan dimensi baru dalam bidang perniagaan di mana promosi dan produk dapat ditengahkan dalam golongan sasaran menggunakan kos yang lebih rendah dan mudah. Pengaruh media massa ada dua, iaitu kebaikan dan keburukan. Antara kebaikan pengaruh media massa adalah menyampaikan maklumat. Kebaikan pertama media massa ialah dapat menyampaikan sesuatu maklumat dengan cepat kepada kumpulan sasaran banyak perkara dan
peristiwa perlu diketahui oleh masyarakat dalam keadaan dunia yang seringkali dilanda bencana peranan media elektronik. Amat penting ramana keadaan cuaca yang disediakan di televisyen yang dapat memberikan panduan kepada masyarakat untuk merancang aktiviti harian mereka. Di Malaysia, media massa telah dapat memberikan maklumat dengan cepat seperti dalam kes kejadian tanah runtuh, banjir, tsunami. Selain itu, maklumat daripada perkhidmatan stesen radio tentang kesesakan jalan raya juga telah dapat membantu pengguna jalan raya dalam merancang perjalanan mereka. Antara seterusnya, kebaikannya ialah membentuk pemikiran rakyat. Media massa juga dapat membentuk pemikiran rakyat dalam sesuatu perkara. Sesungguhnya, peranan media massa dalam mempengaruhi minda masyarakat memang tidak dapat disangkal lagi. Sebagai contoh, pihak kerajaan dan perbankan banyak menggunakan media massa semasa pilihan raya untuk memastikan orang ramai terus menyokong mereka. Malah, kerajaan juga turut menggunakan media massa ketika melancarkan sesuatu program seperti sambutan bulan kemerdekaan. Media massa juga turut digunakan oleh pihak tertentu dalam menangani isu-isu berkaitan dengan alam sekitar dan isu-isu kemanusiaan. Antara terdapat juga keburukan media massa. Antaranya ialah penyebaran berita palsu di internet. Di samping kesan baik, media massa juga mampu membawa kesan negatif kepada masyarakat dan negara. Antara kesan negatif atau keburukan media massa ialah penyebaran berita palsu dan internet. Penyebaran berita palsu ini amat bahaya, terutama jika melibatkan keselamatan negara. Dalam konteks masyarakat Malaysia yang berbelah kaum, penyebar berita palsu mesti diberteras dengan segera. Penyebaran berita palsu dan akan menyebabkan berlakunya suasana panik dalam masyarakat. Oleh itu, pihak yang menyebarkan berita palsu sewajarnya ditangkap dan didakwa. Dan seterusnya, mengundang jejalan negatif. Di samping itu, media massa juga boleh mendatangkan jejalan negatif kepada penonton. Biasanya, golongan yang mudah terpengaruh dengan jejalan negatif hasil daripada program di media massa ialah golongan remaja. Media massa yang sering mempengaruhi golongan remaja ialah televisyen dan internet. Terdapat remaja yang melayari internet di halaman yang bercorak negatif sehingga mereka terdorong melakukan jejalan negatif tersebut. Oleh itu, ibu bapa sewajarnya memantau perlakuan anak-anak yang melayari internet. Selain itu, mempengaruhi minat kanak-kanak. Media massa seperti televisyen banyak mempengaruhi minat anak-anak kanak-kanak. Cerita tentang pergaduhan amat diminati oleh kanak-kanak. Terdapat sebilangan kanak-kanak yang meniru aksi ganas dan berbahaya yang terdapat di televisyen. Justru, tidak heranlah berlakunya beberapa kejadian kanak-kanak meniru aksi Batman dan akhirnya kanak-kanak itu ditimpa kebarangan kerana cuba terbang di udara. Walaupun bilangan kanak-kanak yang meniru aksi watak-watak hero televisyen sedikit, tetapi penonton ini boleh menyusahkan ibu bapa dan pihak yang lain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ala binti Rosman dan kad metik saya ialah 17 DHF 18F 2001. Dan saya akan sambung pembincangan dengan langkah-langkah untuk mengatasi dan juga kebaikan dan keburukan untuk penyalahgunaan media sosial. Langkah mengatasi penyalahgunaan internet. Yang pertama ialah ibu bapa. Ibu bapa memain peranan untuk menghadkan masa anak-anak melayari internet. Dan yang kedua ialah menukarkan setting di laman web Google atau Internet Explorer kepada parental control. Yang kedua ialah pihak sekolah juga memain peranan dalam membuat pemantauan dan juga menyekat laman web yang boleh dilayari oleh pelajar. Yang ketiga ialah pihak kerajaan. Pihak kerajaan menerapkan pendedahan kepada masyarakat tentang hukuman dan juga penyalahan gunaan teknologi seperti Akta Jenayah Komputer dan Akta Jenayah Komputer 1978 dan Akta Multimedia 1988 dan menguatkan undang-undang penggunaan internet tersebut. Terus ialah 4, iaitu individu. Individu perlu menggunakan internet secara rasional dan juga mereka perlu bijak menguruskan masa dalam melayari internet. Terhadap masyarakat ialah dapat berkomunikasi dengan orang lain.
Selain itu, ia dapat mencari maklumat dan diperlukan dan memudahkan urusan kepada pelajar untuk mencari maklumat tambahan. Dan seterusnya, kekurangan internet pula ialah terhadap masyarakat. Mereka akan membuka aplikasi yang tidak berfaedah seperti Umi TV, Bigo Live dan juga Click Match. Untuk kekurangan media sosial, mereka menggunakan media sosial yang tidak berfaedah. Seperti contoh, masa yang terluang kita boleh gunakan untuk benda-benda berfaedah seperti contoh untuk remaja boleh tak ibu apa, tapi setengah remaja ataupun setengah orang akan menggunakan masa tu untuk melalui internet, iaitu seperti media sosial, tengok drama-drama yang tak berfaedah, yang tak bermanfaat, seperti itu. Apa yang boleh saya simpulkan daripada topik ini, penggunaan media sosial sangatlah penting di masa sekarang. Akan tetapi ia amat penting jika digunakan media sosial itu dengan betul dan juga berfaedah. Terima kasih.